Assalamualaikum. Hari ini kita masih lagi di dalam modul 6 iaitu 6.02 memasang rangkaian setempat LAN. Tuti 2 memasang rangkaian setempat LAN, kawasan rangkaian setempat LAN. Okey, untuk kita pergi jauh di bawah topik 6.02, kita perlu refresh balik apa yang dimaksudkan dengan rangkaian. Rangkaian adalah hubungan di antara dua atau lebih komputer ataupun peralatan yang saling berkomunikasi dan saling berkongsi sumber. Peralatan-peralatan yang kita masukkan ini adalah seperti komputer, laptop, switch, router, handphone, dan lain-lain lagi lah. Handphone sekarang ni kita dah anggap sebagai mini komputer sebab di dalam dia pun ada sistem operasi seperti Android dan iOS. Jadi tak mustahil lah untuk zaman sekarang ni semua orang memerlukan handphone dan semua orang akan ada handphone, sebab memang penting kan. Okey, dan berkongsi sumber ataupun yang kita maksudkan tadi adalah, contohnya yang paling kita nampak sekarang ni adalah printer lah. Contohnya printer A sahaja yang ada connection dengan printer, tetapi komputer B, komputer C, komputer D tidak ada connection dengan printer, tetapi disebabkan oleh komputer-komputer tersebut berada di dalam satu rangkaian, komputer B, komputer C, komputer D tetap ataupun masih boleh menggunakan printer yang sama. Okey, seterusnya saya akan pergi lebih jauh lah apa yang kita maksudkan dengan jenis-jenis rangkaian. Okey, kalau kat sini kita ada 3 lah jenis rangkaian yang perlu kamu tahu, iaitu yang pertama adalah LAN. Apa yang dimaksudkan dengan LAN? LAN adalah, okey, kalau kita tengok kat sini, Local Area Network. Apa yang dimaksudkan dengan Local Area Network ni? Okey, Local Area Network ni kalau kita tengok daripada gambaran ni, tu hubungan beberapa komputer di dalam satu kawasan yang berskala kecil sahaja. Contohnya kita bagi sekolah, rumah, kedai. Maksud dia di dalam kawasan yang kurang daripada 1 kilometer, ataupun dengan arti kata lain, Local Area Network adalah model jaringan komputer yang merangkumi kawasan kecil yang saya maksudkan tadilah, seperti ruangan, rumah, sekolah, pejabat dan sebagainya. Okey, daripada arti kata ataupun maksud LAN ni, saya boleh bagi gambaran seperti di dalam sekolah. Okey, di dalam sekolah ada bilik ataupun komputer server. Okey, ada lagi komputer pengetua. Ada juga yang menggunakan komputer di perpustakaan dan di dalam dewan. Okey, komputer-komputer dekat sekolah ni kita boleh bagi gambaran sebagai LAN sebab dia di dalam satu kawasan dan saling berhubungan, sama ada menggunakan kabel ataupun wireless, tetapi dia tetap dipanggil sebagai LAN walaupun di dalam satu sekolah. Seterusnya, jaringan yang kedua ataupun jaringan yang seterusnya adalah Metropolitan Area Network. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Metropolitan Area Network? Kat sini saya boleh jelaskan daripada gambaran yang saya dah sediakan ni lah. Ataupun erti kata lain adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu. Contohnya seperti di kampus ataupun di universiti, di sekolah-sekolah, dan maksud dia sekolah-sekolah tu beberapa sekolah lah. Okey, daripada contoh saya tunjuk ni, okey, di sini adalah beberapa syarikat dan setiap syarikat ni ada jaringan LAN. Okey, jaringan-jaringan setiap syarikat ini berhubung antara satu sama lain. Maksud dia jaringan ni dikenali sebagai MAN. Okey, untuk fahamkan lagi
kamu semua, saya akan tunjukkan lagi satu gambaran di mana di dalam sebuah bandar ada beberapa sekolah. Contohnya sekolah A dan seterusnya sekolah B dan seterusnya sekolah C dan seterusnya adalah pejabat ataupun bangunan pendidikan. Maksud dia, sekolah-sekolah ni dengan bangunan pendidikan ni dia ada berhubungan. Maksud dia ada jaringan. Bila ada jaringan, maksud dia adalah MAN. Di antara satu sekolah dengan satu sekolah, apapun dia mestilah kurang daripada 100 km. Terusnya kita akan masuk jaringan yang ketiga, iaitu WAN, Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Wide Area Network adalah, kita boleh gambarkan seperti dengan gambar rajah, ada beberapa rangkaian LAN dan ada beberapa rangkaian MAN. Okey, kalau kita tengok daripada rajah rangkaian LAN dan rangkaian MAN ni berhubung dan maksudnya dia adalah rangkaian WAN. Okey, daripada segi istilah, rangkaian WAN, Wide Area Network ni adalah, kita boleh maksudkan dia sebagai jaringan komputer yang menghubungkan suatu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Okey, One Area Network ni kita boleh gambarkan keluasannya lebih luas nak berbanding dengan LAN dan MAN. Okey, untuk WAN keluasannya lebih daripada 100 km. Sangat luas lah. Kalau kita tengok daripada gambaran rajah di atas, negara A, negara B dan benua X saling berhubungan ataupun ada jaringan. Itu dah dikenali sebagai WAN. Seterusnya kita masuk pada subtopik yang seterusnya, iaitu topologi rangkaian. Apa yang kita maksudkan sebagai topologi? Okey, topologi ni kita boleh maksudkan sebagai penerangan skematik susunan rangkaian menghubungkan pelbagai nod, pengirim dan penerima melalui talian sambungan, ataupun erti kata lain, layout bagaimana komputer atau peralatan dalam jaringan saling berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, topologi ni kalau kita ikutkan ada banyak lah, tapi kat sini saya akan ceritalah beberapa topologi yang sering kita jumpa dalam rangkaian. Contohnya yang pertama saya bagi adalah topologi bintang atau star. Dalam jenis ini, topologi semua komputer disambungkan ke hub tunggal melalui kabel. Hub ini adalah nod pusat dan semua nod yang lain dihubungkan dengan nod pusat. Atau erti kata lain, semua komputer terhubung ke titik pusat pengkabelan seperti hub ataupun switch. Topologi bintang ni yang paling umum lah kita gunakan. Kalau kita boleh tengok daripada gambaran ni, topologi ni sangat familiar ataupun memang biasa digunakan. Daripada gambar rajah ni kita boleh tengoklah, setiap komputer dihubungkan dengan ke satu nod pengkabelan dengan menggunakan kabel, dan setiap komputer disambungkan dengan kabel yang berasingan. Maksud dia bukan satu kabel lah. Maksud dia kalau 4 komputer akan disambungkan ke switch atau hub ni dengan 4 kabel lah. Kalau 4 komputer, 4 kabel. Maksud dia, sekiranya salah satu daripada komputer ni tidak dapat berfungsi, maksud dia ada masalah kabel, 3 lagi komputer yang lain dapat lagi berfungsi dengan baik. Maksud dia,
Kelebihan dia topologi star ni, jika satu kabel ataupun satu komputer tidak berfungsi, 3 lagi komputer dalam gambar rajah ni masih lagi berfungsi. Cuma keburukannya, sekiranya switch ataupun hub mengalami masalah, keseluruhan rangkaian ataupun keempat-empat komputer tidak dapat berfungsi. Okay, seterusnya kita akan pergi pada topologi yang seterusnya, iaitu topologi ring. Apa yang kita boleh maksudkan sebagai topologi ring ni adalah rangka reka bentuk jenis topologi ini seolah menyamai sebuah bulatan. Ini kerana setiap nod serta komputer peribadi akan disambungkan pula kepada komputer peribadi serta nod seterusnya. Itu nod yang bersebelahan dengannya. Ataupun kita boleh highlight ataupun kita boleh katakan sebagai topologi ring ni sebagai jaringan yang terhubung di antara satu sama lain dalam bentuk bulatan ataupun lingkaran ataupun cincin. Maksudnya kita boleh bayangkanlah kalau kita sebut ring tu, dia punya bentuk jaringan tu mestilah berbentuk seperti dalam gambar rajah yang saya bagi ni lah. Okey, dan putaran-putaran ni adalah menunjukkan cara dia bergerak. Maksud dia data yang hendak dikirimkan akan berputar dan terus berputar sehinggalah dia dapat tuju di mana komputer yang hendak diberikan data tersebut. Cumanya kekurangan topologi ring ni adalah sekiranya satu komputer rosak ataupun kabel rosak, keseluruhan topologi ini tidak dapat digunakan ataupun maksudnya dia tidak dapat berfungsi lah sebab dia menggunakan kabel yang sama. Cuma kelebihan dia senang nak dipasang, tapi dia apabila berlaku kerosakan pun senang untuk dikenal pasti sebab dia memakai satu kabel yang sama. Topologi yang ketiga yang hendak saya terangkan adalah topologi bus atau linear bus. Topologi linear bus mengandungi kabel yang menjadi tunggak utama dan penyambung nyawa kepada komputer-komputer yang terdapat di dalam rangkaian ini. Ia selalunya digunakan di dalam persekitaran yang menggunakan wayar koaksial. Ataupun erti kata lain, semua komputer dan peralatan jaringan terhubung pada satu kabel tunggal. Okey, di sini saya boleh tunjukkan kepada kamu gambar rajah bagaimana sesebuah topologi bus dibentuk. Okey, dalam topologi bus dia punya rangkaian adalah berbentuk linear. Cumanya dalam ciri-ciri topologi bus adalah kalau ikutkan kat sini, dia punya ciri-ciri dia menghantar data pada satu arah sahaja dan setiap peranti disambung pada satu kabel saja. Kelebihan kita menggunakan topologi bus ni adalah dia lebih murah dan mudah untuk diimplementasikan dan dia menggunakan kabel yang lebih sedikit berbanding dengan topologi yang lain. Cuma kelemahan bagi topologi bus ni adalah sekiranya satu kabel mengalami kerosakan, keseluruhan peranti di dalam rangkaian tidak dapat berfungsi. Panjang kabel untuk topologi bus adalah sangat terhad dan kelajuan topologi bus adalah sangat perlahan berbanding dengan topologi yang lain.
Okey, topologi yang terakhir yang nak saya terangkan di sini adalah topologi jaring atau mesh topologi. Topologi jaring atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perkasan di mana setiap perkasan terhubung secara langsung ke perkasan yang lainnya di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perkasan dapat berkomunikasi langsung dengan perkasan yang dituju. Atau erti kata lain, setiap komputer di dalam jaringan saling berhubung di antara satu sama lain. Okey, untuk topologi jaringan mesh ni, kita gunakan untuk rangkaian WAN lah, yang paling sesuai. Okey, untuk saya gambarkan kepada kamu tentang topologi jaring ni, kamu boleh tengok daripada gambar rajah yang saya tunjukkan ni. Topologi mesh ni, kelebihan dia adalah dia boleh membawa beban datanya sendiri. Dan yang kedua adalah topologi mesh ni, dia kerosakan dapat didiagnosis dengan mudah. Dan yang ketiga, dia menyediakan keselamatan dan privasi kepada pengguna dia. Okey, setiap topologi ada kelemahan masing-masing lah. Untuk topologi mesh, kelemahan dia adalah cost cabling dia adalah sangat tinggi, dan pemasangan dan konfigurasi untuk topologi mesh agak sukarlah nak berbanding dengan topologi ring, topologi bus, topologi star. Maksud dia lebih sukar. Dan yang terakhir adalah pendawaian yang besar diperlukan. Okey, setakat ni untuk hari ini ataupun untuk kali ni, setakat ni sajalah untuk pembelajaran saya untuk T1 untuk task 6.02. Okey, kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Saya harap apa yang saya ajarkan ni akan dapat memberi manfaat lah kepada kamu. Okey, sekian, terima kasih.